Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 6 Zamrud. Seperti biasa, pada hari ini kita akan mulakan sesi PDPR kita yang akan memberikan tumpuan kepada tajuk 2 dan kita akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu unit 6, perayaan di Malaysia. Jadi sebelum itu, Cikgu nak murid-murid telah pun bersedia dengan buku tulis tahun 6 di mana jangan lupa untuk klikkan maklumat. Hari ini adalah hari Jumaat bertarikh 13 Ogos 2021 dan jangan lupa tuliskan tajuk 2 Kita Rakyat Malaysia unit 6 perayaan di Malaysia dan memberikan tumpuan kepada subtopik yang kecil iaitu agama disanjung, adat dikendong. Selepas ini cikgu akan buat penerangan lah sedikit di dalam pautan PowerPoint yang mungkin akan memberikan sedikit maklumat, perkongsian maklumat untuk murid-murid faham lah apa yang dikaitkan dengan perayaan di Malaysia di mana agama itu disanjung, adat dikendong. Jadi kerja tu murid perlu buat selepas siap nanti, cikgu tak kisahlah awak nak buat hari ni ke petang atau malam sebelum sampai perjumpaan kita di sesi PTPR pada minggu harapan. Tolong cikgu minta sangat isikan kehadiran ni. Klik dekat mylink.la/cikgu Fauzi, klik kepada kehadiran 6 Zamrud. Tolong isikan kat sini kehadiran awak, tolonglah contoh cikgu letak Al-Hai Syafi ni, so tekan submit. So jangan lupalah tuliskan papan maklumat ni. Okey, nanti dekat sini nanti yang kosong bahagian bawah ni akan awak pindahkan maklumat di dalam peta item ke sini lah awak tulis. Saya akan tunjukkan dalam MS Words nanti. Okey, seterusnya saya pergi terus kepada penerangan bagi tajuk perayaan di Malaysia. Jadi ini merupakan slide PowerPoint di mana murid-murid akan mempelajari pada bahagian yang pertama iaitu perayaan disambut perpaduan di pupuk. Kemudian yang kedua, murid akan belajar berkaitan tentang persefahaman di pupuk negara sejahtera dan seterusnya, lain dahulu, lain sekarang. Dan yang terakhir, di dalam tajuk perayaan di Malaysia unit 6 ni, murid akan diberikan penerangan ataupun subtopik yang berkaitan tentang keunikan perayaan kebanggaan kita. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pada penerangan bagi tajuk ataupun subtopik yang pertama yang berkaitan tentang perayaan di Malaysia, di mana pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid akan dapat menyatakan perayaan di Malaysia. Okey, apa yang kita dapat perkatakan tentang agama disanjung, adat dikendong? Jadi dekat Malaysia ni kita terdapat pelbagai kaum. Okey, ada kaum utama dan kaum kata sub-etnik yang berada di Sabah dan Sarawak. Tak dilupa juga sub-etnik yang berada di Semenanjung Malaysia. Jadi kita dapat lihat sini sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, kita merayakan pelbagai jenis perayaan setiap tahun. Ada perayaan disambut untuk memenuhi tuntutan agama, ada yang memperingati peristiwa penting atau mengekalkan budaya yang diwarisi. Jadi kat sini kita dapat lihat, kita mestilah berasa bangga dengan pelbagai keunikan yang ada di negara kita. Maksudnya perpaduan dipupuk melalui sambutan perayaan tersebut. Jadi murid semua sedia maklum apakah perayaan-perayaan yang disambut itu. Jadi tolong jawab di dalam peta item nanti. Okey. Di sini kita akan cuba ataupun kita akan kenal pasti antara perayaan-perayaan yang biasa disambut oleh masyarakat di Malaysia. Pertama sekali cikgu akan terangkan 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, di mana kaum Melayu akan merayakan perayaan Hari Raya Aidilfitri, termasuk juga perayaan sambutan Hari Raya Aidiladha yang lebih dikenali sebagai Hari Raya Haji. Seterusnya, kaum yang kedua terbesar di Malaysia ialah kaum Cina, di mana mereka menyambut Tahun Baru Cina dan juga penutup Tahun Baru Cina iaitu Cap Gomeh. Kaum ketiga terbesar di Malaysia iaitu kaum Hindu yang menyambut Hari Deepavali iaitu Pesta Cahaya ataupun perayaan Pongal. Okay, bagi penganut agama Kristian, mereka menyambut Hari Christmas atau lebih dikenali sebagai Hari Natal. Seterusnya, bagi penganut yang beragama Buddha, mereka menyambut perayaan Hari Wesak. Walaupun perayaan ini tidak terlihat sebagai perayaan utama, tetapi orang yang beragama Buddha mereka menyambutnya. Seterusnya, kita pergi kepada sub-etnik yang berada di Sabah dan Sarawak dan juga ada etnik-etnik kecil yang berada di Semenanjung. Kalau kita tengok di Sarawak, iaitu kaum Iban dan Dayak, di sana mereka menyambut Pesta Gawai. Bersamaan juga dengan kaum yang ada di Sabah, di mana masyarakat Kadazan Dusun menyambut Tadau Keamatan. Jadi kita dapat lihat dekat sini pada kalender kita akan dapat tengok
sambutan pesta gawai dan tadau keamatan yang biasa diraikan kan bagi sub-etnik yang berada di Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita lihat di Semenanjung juga ada etnik Siam yang mana mereka menyambut perayaan Loy Krathong, dan ada juga orang Sing yang menyambut perayaan Hari Vaisakhi, dan orang asli iaitu suku Semai meraihkan Jispa yang merupakan sambutan tahun baru bagi kaum mereka. Okey, maklumat-maklumat yang tadi cikgu terangkan tentang perayaan tu, murid-murid boleh juga rujuk di Mr. Google. Biasanya murid akan carilah kat sini yang cikgu dah tunjukkan. Murid boleh tengok sini yang cikgu type saja Mr. Google warni Malaysiaku.blogspot, dan juga murid boleh tengok dekat perayaan kaum India blogspot, thailandtrip.org, dan juga budayablogspot.com. Okey, cikgu masuk pada penerangan seterusnya. Kalau kita dapat lihat, pada tahun 2020, kerajaan telah memutuskan sebanyak 6 perayaan agama dan kepercayaan yang diraikan di Malaysia, di mana disambut di seluruh negara dan diraikan dengan mengadakan Rumah Terbuka Malaysia peringkat kebangsaan. Biasa kan, jadi pandemik ni dah 2 tahun, tak adalah sambutan rumah terbuka tu kan. Jadi kita doa supaya pandemik COVID ni berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada muka bumi ni, dan kita dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi perayaan ini disambut, sebenarnya dia ada matlamat dia. Matlamat yang kita adakan iaitu Rumah Terbuka Malaysia itu dia untuk memupuk perpaduan dan mewujudkan suasana harmoni. Selain kita bersama-sama, kita dapat mengenali juga makanan-makanan daripada kaum lain yang ada dekat Malaysia. Ini merupakan sambutan-sambutan perayaan yang kita biasa lihat. Kalau kita sambut Hari Raya, mereka akan adakan biasanya makan-makan kan. Jadi kalau kamu tengok pada Hari Raya Aidilfitri, biasa akan ada penjumpaan, perkumpulan saudara mara balik ke kampung, orang yang berada di bandar balik ke kampung. Dan juga kalau kita tengok masyarakat Cina, dia adakan pesta menggaul Yisang. So kat situ semua kita nampak sejauh mana keakraban mereka. Tapi sekarang disebabkan pandemik, kita tak dapat lagi nak buat sambutan-sambutan begini, dan sekiranya berakhir pandemik ni, kita doakan jadi kita akan dapat bersama-sama dalam pesta perayaan yang disambut oleh kaum-kaum di Malaysia. Seterusnya murid dapat lihat sini pesta cahaya, iaitu yang diraikan oleh kaum Hindu, itu Deepavali, hari Christmas oleh penganut agama Kristian. Okey, ini di Sabah dan Sarawak lah, di hari Gawai bagi kaum Iban di Sarawak, Tadau Keamatan Kadazan Dusun. Okey, ini kita kata tu Hari Raya Haji itulah yang biasa awak sebut, yang lebih kita kenali sebagai Hari Raya Aidil Adha yang disambut oleh masyarakat kaum Melayu yang beragama Islam. Jadi tak lupa juga kat sini ada juga sambutan Hari Easter oleh orang Kristian. Murid-murid boleh untuk search dekat internet, tolong cari maklumat pelbagai, sebab awak ada handphone, ada tab, apa semua dekat ujung jari je maklumat tu. Jangan sibuk buat TikTok, jangan sibuk nak berjoget, jangan sibuk nak main game saja. Awak gunakan kepakaran awak tu untuk cari maklumat-maklumat yang apa yang cikgu cakap. Ini antara perayaan bagi kaum Hindu, Taipusam, dan juga Hari Wesak bagi kaum Buddha. Semua perayaan ni yang cikgu terangkan pada awal tadi, dia berkaitan tentang agama, kadang-kadang berkaitan tentang sesuatu perayaan yang disambutkan, mungkin dia menuai, dia menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan mereka. Jadi murid boleh tengok penerangan pada awal tadi. Ini Pesta Vaisakhi oleh kaum Si yang ada dekat Malaysia juga, dan Cap Gome yang biasa diraikan oleh kaum Cina selepas Tahun Baru Cina. Juga Pesta Ponggel bagi kaum India, yang ini untuk menunjukkan mereka rasa berpuas hati dengan pesta menuai, dan mereka rasa bersyukurlah dengan apa Tuhan mereka berikan. Itu yang kita tengok dalam Pesta Ponggel India kan, dia masak nasi itu untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan pada pertanian mereka, apa yang mereka buat lah. So apa saja maklumat kat sini murid boleh cari di internet. Okay. Pesta Loy Krathong itu kaum Siam yang ada dekat Kedah. Biasanya Kedah dan Perlis tak berapa ramai sangat lah. So perayaan San Pedro ini merupakan orang kata sub-etnik Portugis yang pernah datang ke Melaka menjajah dulu, jadi ada tinggal saki baki dia. So adalah mereka sambut perayaan San Pedro ni pun ada berkaitan tentang orang kata Tuhan dia memberikan perkara-perkara yang baik lah setelah melakukan perkara berkaitan tentang ni lah pertanian. Diorang bertani, so pesta yang mereka buat ni untuk mendapatkan restu daripada Tuhan mereka. Kalau kita tengok San Pedro ni, dia lebih kepada laut lah, dia menangkap ikan, so dia dapat hasil yang banyak.
So murid boleh search dekat internet juga. Okey. Ini perayaan orang asli, G-Spy, tahun baru orang asli. Jangan kita ingat orang asli tak ada tahun baru. Orang asli pun ada tahun baru juga. Okey, untuk Cak Minda, cikgu tinggal kat sini persoalan, bagaimanakah sambutan perayaan dapat mengeratkan perpaduan Malaysia? Murid cuba beri jawapan dekat sini. Jangan duduk saja nonton cikgu punya penerangan ni. Cuba murid fikir kenapa sambutan perayaan itu dapat mengeratkan perpaduan. Okey, dan yang terakhir sekali, yang ini murid akan jawab di dalam peta iting nanti, nilaikan kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga. So dekat sini cikgu tunjukkan apa yang murid perlu buat ialah yang pertama sekali nanti ini jenis perayaan di Malaysia adalah tugasan yang pertama, murid senaraikan perayaan-perayaan yang ada dekat Malaysia. Di sini cikgu hanya tulis yang pertama, Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri. Okey, murid boleh senaraikan yang seterusnya ada berapa perayaan yang disambut di Malaysia oleh kaum-kaum tadi. So murid boleh lebih daripada 9 pun tak apa. Lepas tu tutupkan kurungan, pindahkan maklumat ni ke dalam peta bukan peta, dalam buku tulis awak, dekat muka surat maklumat yang awak dah tuliskan, dipindah dekat bahagian bawah. Kemudian yang seterusnya, berikan tumpuan kepada kewarganegaraan, di mana sini kepentingan sambutan perayaan tersebut. Apa pentingnya sambutan perayaan tersebut? Jangan cikgu biasa akan tengok awak sini kan asyik senaraikan mengeratkan silaturahim. Awak tak ada langsung nak fikir lebih jawapan daripada situ. Itu sebab cikgu kata generasi awak ni, generasi Z ni, kita hidup dalam teknologi, tetapi awak tidak manfaatkan teknologi yang awak ada tu untuk cari maklumat-maklumat melalui pembacaan di bahan internet lah. So kurang kat situ. Jadi awak kena sebenarnya, kita jadi seorang murid yang walaupun baru berusia 12 tahun, jadi awak dapat memberikan jawapan-jawapan yang bernas. Okey, contoh kat sini kepentingan sambutan perayaan. Okey, yang cikgu tengok dia dapat mengenali, okey, mengenali adat resam. Adat resam, okey, dan budaya. Budaya lain. Lain tu bermaksud kaum-kaum yang lain lah. Dekat sini cikgu dah bagi yang pertama, cikgu nak awak senarai kat sini lagi 5. Pertama cikgu dah bagi, nombor 2 cikgu tak bagi lagi, so awak perlu tulis lah. Nombor 3 apa, nombor 4 apa, nombor 5 awak berikan juga yang ke-6. So dekat sini ada 5 yang awak kena tambah. Dan kemudian pindahkan maklumat di dalam peta bulatan ini. Kedua-dua ni peta bulatan ini pun peta bulatan, tutupkan bulatan tersebut, ini pun peta bulatan. Awak pindahkan dekat buku tulis awak setelah awak buat yang pertama ni. Okey, so tulis dekat bahagian bawah ni. So tak susah. Dan cikgu nak ingatkan sekali lagi, lepas buat terpulang kepada awak, nak buat bila, tapi jangan tak buat. Awak jangan berlakon dengan saya, awak jangan tipu saya. Sebab Allah tu, Tuhan tu maha mengetahui dan dia nampak apa yang awak buat. Saya nak nasihatkan PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah, bukan bermakna awak cuti. Ingat bukan bermakna cuti. Awak jangan fikir, oh bagusnya akan tambah lagi 1 September ni nak buka sekolah, harap-harap tak buka sekolah lah. Awak jangan ingat awak akan jadi seorang murid yang memang nanti dungu. Dungu tu maksudnya tak pandai, bodoh. Cikgu tak nak awak jadi macam tu. Tak nak jadi macam tu. Jadi ingat, PDPR bukan bermaksud cuti. PDPR adalah orang kata sesi pengajaran yang diadakan di rumah melalui kepelbagaian cara cikgu tu mengajar. Sama ada dia nak buat Google Meet ke, dia nak buat video pengajaran ke, perkongsian daripada pelbagai benda. Yang penting awak sampai maklumat tu. Kemudian awak di rumah, awak hanya melaksanakan kerja-kerja awak seperti mana melalui penerangan guru tersebut. Kemudian ibu bapa dia mendorong awak. Tetapi video pengajaran cikgu ni, cikgu buat penerangan, murid kena faham. Dengar sekali, 2 kali, 3 kali pun tak apa. Jangan tak buat. So cikgu harap awak buatlah. Cikgu tak nak di-label sebagai orang yang sentiasa membebel saja. Tapi cikgu tak nak macam tu. Jadi cikgu nak awak siapkan kerja-kerja awak. Ini contoh yang awak kena buat nanti. Pindahkan dekat buku tulis awak nanti. So itu saja untuk sesi PDPR kita pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa kekal di rumah. Amalkan SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menghindari daripada kita terkena wabak COVID-19, virus Delta dalam badai yang sangat bahaya. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.